Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel YouTube by RFS. Saya Rasul Fadlas Firdin. Pada kesempatan kali ini saya nak berkongsi tentang nilai masa lah. Okey. Nilai masa, sebab setiap orang modal kehidupan dia adalah masa. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyatakan dalam Al-Quran dan bersumpah demi masa, wal asri, sesungguhnya manusia sentiasa dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi sharing ini pun salah satu bentuk watawasau bil haq, saling menyampaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Okey, jadi tentang masa ni, setiap manusia ada 24 jam dalam satu hari, tapi setiap orang memiliki nilai masa yang berbeza. Sebagai contoh, kalau kita baru habis belajar, anak muda yang baru habis belajar, kemudian mereka mohon kerja, mungkin dia orang punya pendapatan katalah 3,000, okey, bahkan lebih rendah daripada itu. Jadi kalau kata 3,000 sebulan pendapatan, dan mereka bekerja 5 hari seminggu dan 8 jam sehari, maknanya purata mereka punya pendapatan setiap jam adalah lebih kurang dalam 18 ke 20 ringgit satu jam. Okay. Itu nilai masa fresh grade ataupun orang yang bekerja makan gaji dengan gaji kurang lebih dalam 3,000 sebulan. Manakala orang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi, okay, orang yang bergaji lebih tinggi, maka nilai masa dia setiap jam lebih tinggi juga. Okay. Kemudian kita juga boleh tengok contoh yang lain, biasanya penceramah ataupun speaker ataupun trainer, mereka dibayar dengan jumlah bayaran yang lebih tinggi berbanding dengan orang yang bekerja makan gaji. Begitu juga dengan artis yang selebriti lah. Kalau panggil untuk berlakon ke kan, panggil untuk bernyanyi ke, maka dia orang punya bayaran ikut jam tu lebih tinggi berbanding orang yang, kebanyakan orang yang bekerja makan gaji. Itu dari aspek duniawi lah. Sekarang kita pergi pula ke aspek ukhrawi, akhirat. Sebab kehidupan kita ni di dunia sebenarnya adalah sebagai bekalan untuk kita bawa ke akhirat. Jadi setiap orang diberikan masa yang sama, 24 jam sehari. Tapi kalau kita mencari dan mengkaji, kita akan jumpa dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah SAW juga menerangkan bahawa walaupun masa kita 24 jam, tapi kita boleh dapat masa yang ekstra dengan kita buat amalan-amalan tertentu. Sebagai contoh yang mudah lah, kalau kita solat, solat 5 waktu, kalau kita buat sendirian, maka kita dapat pahala, satu pahala sajalah. Walau bagaimanapun, kalau kita buat solat fardu 5 waktu ni secara berjemaah, okay, secara berjemaah, jadi sama-sama menunaikan kewajipan mendirikan solat 5 waktu, tapi yang seorang buat solat sendirian dan seorang lagi buat secara berjemaah. Yang berjemaah ni dia dapat pahala 27 ganda berbanding orang yang solat sendirian. Jadi kalau orang yang solat sendirian ni solat 27 kali, pun dia tidak menyamai ganjaran orang yang solat secara berjemaah. Jadi dia tak akan sama pahala orang yang solat berjemaah dengan solat yang sendiri. Ini baru satu contoh lah. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain adalah kalau kita buat solat isyak secara berjemaah, solat isyak secara berjemaah. Okey, yang pertama tadi ganjaran 27 kali ganda. Sekarang ni pahala kalau kita solat isyak berjemaah, pahalanya adalah seumpama kita solat separuh malam. Jadi kalau malam tu bermula pukul 7.30 maghrib, katakanlah 7.30 sampai pukul 5.30 subuh. Okey. So separuh malam tu adalah seolah-olah kita dah beribadah sepanjang separuh malam tu, bila kita solat isyak secara berjemaah. Kemudian kalau kita solat isyak berjemaah, kemudian kita tunggu pula imam, kita tak berdiri dari tempat kita duduk tu sehinggalah imam dah selesai buat dah baca wirid, dah baca doa dan segalanya, imam dah bangun, baru kita bangun, yang tu pahalanya lain. Itu pahalanya dapat seumpama beribadah sepanjang malam. Jadi kalau kita solat isyak bersama imam separuh malam, tapi kalau kita tunggu lagi sampai imam diri, baru kita berdiri, kita keluar, kita teruskan solat sunat, maka pahalanya seolah-olah beribadah sepanjang malam.
Ada contoh lain lagi, iaitu bila kita solat subuh berjemaah. Okey. Kalau kita solat sunat sebelum subuh, yang itu ganjarannya memang amat besarlah. Lebih baik berbanding dunia dan isinya. Maksudnya dunia dan sisinya bukan sama, tapi lebih baik. Itu sampinganlah. Tapi yang lebih utama adalah bila kita solat subuh secara berjemaah. Itu pahalanya amat besar. Berapa besar? Sama macam tadi, pahalanya adalah lebih baik daripada solat sepanjang malam. Kalau tadi seolah-olah solat sepanjang malam, yang ni lebih baik daripada solat sepanjang malam. Jadi ada satu riwayat Sayyidina Umar berjumpa dengan seorang ibu kepada sahabatnya. Mana pergi sahabat ni? Tak nampak masa solat subuh tadi. Okey, jadi mak sahabat ni jawab, dia malam tadi beribadah sepanjang malam. Okey. Dia maksudnya dia beribadah sepanjang malam, jadi dia keletihan sehingga terlepas subuh. Jadi Sayyidina Umar cakap dekat mak sahabat ni, dia bagi tahu macam ni, aku lebih suka solat subuh secara berjemaah daripada solat sepanjang malam. Jadi solat subuh ni sebenarnya lebih baik daripada solat sepanjang malam, solat subuh berjemaah lah. Okey. Dan solat subuh berjemaah ni kalau ikut Nabi dan sahabat, kita solat di masjid ataupun surau. Okey. Tapi tidak menafikan bahawa solat malam itu pahalanya juga besar. Jadi jangan sebab kita okey aku dah solat subuh berjemaah jadi aku tak perlu buat qiyamul lail. Tak macam tu juga. Jadi solat subuh berjemaah kita buat, dan kita usaha juga untuk bangun malam dan solat sunat, tahajud, hajat, taubat dan sebagainya, kita buat qiyamul lail juga. Sebab ini adalah amalan para nabi. Okey. Kemudian contoh-contoh yang lainnya, kita puasa 6 hari Syawal. Okey. Bila kita puasa 6 Syawal, itu seolah-olah kita dah berpuasa sepanjang tahun, padahal kita puasa 6 hari je. Lepas Ramadan 30 hari, kemudian tambah Syawal 6 hari, so 6 Syawal tu seolah-olah kita dah berpuasa sepanjang tahun, padahal kita puasa hanya 6 hari saja di bulan Syawal. Okey. Kemudian ada lagi puasa pada hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah ni maksudnya puasa pada 9 Zulhijjah, sehari sebelum hari raya Aidil Adha. Bagi orang yang tidak melaksanakan haji, disunatkan untuk berpuasa Arafah. Jadi dia punya ganjaran adalah menghapuskan dosa-dosa setahun yang terdahulu dan setahun yang akan datang. Kemudian ini yang ni ramai buat. Okey, masa 10 akhir Ramadan. Okey, 10 akhir Ramadan kita diminta oleh Nabi untuk beribadah dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab 10 akhir Ramadan ni ada Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Apabila kita beribadah pada malam Al-Qadar, seolah-olah kita dah beribadah selama 10 bulan ataupun 83 tahun kurang lebih. Jadi dalam 10 malam terakhir ni pun ada masa-masa tertentu, iaitu malam-malam ganjil. Jadi maknanya kalau 10 malam tu kita fokus 5 malam ganjil saja. Contoh bukan bermakna kita mengabaikan pada malam-malam genap, tapi ada setengah orang dia ada kesibukan sendiri, ada hal-hal yang dia lebih fokus pada malam ganjil berbanding malam genap. So dalam 5 malam ganjil ni, kalau dia fokus dan dia dapat malam Al-Qadar, maka dia dah dapat nilai masa yang amat besar. Berapa banyak? 1000 bulan. Okey. Kalau malam tu daripada 7.30 sampai 5.30, katakanlah dari maghrib sampai subuh, okey, dia hanya beribadah sekejap saja dalam masa tersebut, tapi dia dapat malam Al-Qadar, maka dia akan dapat kelebihan ibadah seolah-olah beribadah selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Itu 1 tahun dalam 1 Ramadan. Kalau kita dari umur, katalah dari umur 20 sampai umur 50, 60, kita setiap kali Ramadan, setiap 10 akhir Ramadan, setiap malam ganjil 10 akhir Ramadan, kita beribadah sungguh-sungguh. Dapat tak Lailatul Qadar tersebut? InsyaAllah dapat. Jadi kalau kita dapat, bayangkan dari umur 20 sampai umur 50 dah 30 tahun, ataupun sampai umur 60, kalau kita dipanjangkan usia dah 40 tahun. Kalau setiap tahun tu dapat malam Lailatul Qadar, maka amat besar ganjaran yang kita dapat. Mungkin umur kita terhad hanya 50, 60, 70 tahun, tapi bila kita dapat malam Al-Qadar setiap tahun,
maka kita punya nilai masa tu amat tinggi, ya. Jadi daripada situ kita boleh tengok, ya, ada amalan-amalan yang kita boleh buat harian seperti solat fardu berjemaah. Kemudian ada amalan-amalan mingguan, sebagai contoh pada hari Jumaat. Jumaat ni dia ada keistimewaan sendiri. Kalau kita solat Jumaat, dia menghapuskan dosa daripada minggu yang lalu, menghapuskan dosa seminggu sebelumnya. Kemudian ada juga yang amalan yang kita boleh buat bulanan, setahun sekali. Jadi benda-benda ni kita jangan lepaskan. Kalau kita boleh buat, kita jangan sampai tinggalkan. Sebab ada orang beranggap bila kita buat amalan sunat dapat pahala, tapi kalau kita tinggal amalan sunat, kita tak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya bila kita buat dapat pahala, bila kita tinggal, kita sebenarnya amat rugi. Kemudian ada benda-benda lain yang kita boleh manfaatkan masa, sebagai contoh, masa kita drive kan, masa kita drive biasa kita dengar radio kan. Jadi kalau kita dengar radio, bergantunglah, kalau kita yang dengar tu bermanfaat, dapatlah manfaat. Tapi kalau kita dengar lagu ataupun muzik saja, kita tak dapat apa-apalah, kita just dapat hiburan. Walau bagaimanapun kita boleh tukar, kita nak dengar tilawah Quran, ataupun kalau hari Jumaat kita dengar, masa tu kita guna sambil drive, kita dengar surah Al-Kahfi sebagai contoh, hari Jumaat. Ataupun hari-hari yang lain kita dengar bacaan Al-Quran, sama ada yang kita hafal ataupun kita tak hafal. Maka di situ kita dah dapat manfaatkan masa yang ada tu. Di samping kita memandu ke destinasi, kita juga dapat mendengar Al-Quran. Jadi di situ kita dah manfaatkan nilai masa yang sebaiknya. Ataupun contoh yang lain, macam saya, kalau pagi-pagi ataupun petang-petang pergi exercise, pergi jogging ataupun brisk walk, kadang-kadang saya akan manfaatkan masa itulah saya akan murajaah saya punya hafazan. Jadi masa berlari tu, di samping kita mendapat manfaat fizikal, saya gunakan masa tersebut untuk mengulang hafazan ataupun tilawah Al-Quran. Jadi masa tu bukan hanya habis untuk beriadah, tapi pada masa yang sama juga untuk Al-Quran. Atau mungkin bagi sebagian orang sukar nak manfaatkan masa exercise dengan Al-Quran, boleh manfaatkan masa tersebut dengan berzikir, sekadar ucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun la ilaha illallah sebab afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah bahawa dia adalah la ilaha illallah. Ataupun istighfar banyak-banyak sambil kita beriadah, ataupun menunggang motor, boleh. Jadi manfaatkanlah masa yang kita ada sebaik-baiknya agar ia menjadi bekalan yang kita boleh bawa ke akhirat kelak, insya-Allah taala. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak ada manfaatnya bagi saya sendiri dan bagi kawan-kawan semua. Terima kasih kerana sudi tengok video ini sampai habis. Nantikan video-video yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.